tengok dulu line okey tak? Line okey. Siapa sama kita ni? Ni dah start ni. Alhamdulillah. Try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Muhammad khatamin nabiyyin, imamul muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, mudah-mudahan anda semua insya-Allah beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagi sekali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sama Habib? Siapa? Topik kan ni? Anak saudara ke? Alhamdulillah, apa khabar? Muslimin assalamualaikum anda semua, tuan-tuan semua, anda sedang bersama saya Ustaz Abu Hassan Asy'ari, Ustaz Abu Hassan, pengerusi Majlis Dakwah Negara Selangor. Mudah-mudahan kita punya diskusi perbincangan pada malam ni insya-Allah boleh menambah ilmu kita, menambah iman kita, menambah motivasi kita. Yang penting sekali insya-Allah boleh mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi join saya. Ini kali ketiga saya buat live ni. Ini kali ketiga, third time saya buat live. Kali pertama tak clear, sound system, internet slow. Kali kedua pun slow. So minta-minta malam ni line clear. So terima kasih kepada saudara Taufik, terima kasih kepada saudara Sharifah Jaafar yang sudi. Boleh bagi komen, boleh bagi komen, clear tak, boleh dengar tak. So Sharifah Jaafar ni daripada mana, min aina anti? Saya Ustaz Abu Hassan ya. Muslimin semalam. So malam ni saya Ustaz Abu Hassan nak bincang pasal cinta, nak bincang pasal love, pasal love each other, pasal kasih sayang insya-Allah. We want to discuss further about al-hub, mawaddah wal rahmah. Tapi sebelum kita pergi kepada perbincangan lanjut, eloklah kita zikir sikit. Saya biasanya akan memulakan apa-apa diskusi perbincangan dengan zikir, supaya hati kita yang resah, gelisah, yang bimbang pasal COVID ni akan lebih tenang, bahagia insya-Allah. So terima kasih kepada Syukri Hasan. Syukri Hasan ni daripada mana? Kelantan ke? Tak pasti demo daripada mana. Tapi macam pernah tengok demo ni, Syukri Hasan ni. Terima kasih. So sahabat-sahabat semua boleh share. Kita zikir sikit. Lepas zikir ni, kita terus masuk kepada topik perbincangan. Mengapa Islam ni always encourage Muslim to love each other. Mengapa kita kena kasih sayang kerana Allah insya-Allah. Jadi kita zikir sekejap, after that we proceed our discussion. Muhammad Nazri, terima kasih kerana join ya. Mudah-mudahan kita punya perbincangan ni mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tidur tak lena, jadi eloklah kita buat live ni. Nak tidur pun masa awal lah. Biasa tidur pukul 11, pukul 12 kan. Syukri Hasan daripada Tanah Merah. Tanah Merah Kelantan ke? Macam waris ni. Wallahu alam. Okay, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Encik Muhammad Nazri daripada mana? Min aina anta? Ni clear ke Tanah Merah? Oh, Kelantan kita. Clear ke? Boleh dengar molek ke? Muslimin semalam saya Ustaz Abu Hassan, dulu pegawai JAKIM, pernah mengajar pensyarah di Kuala Shimara. So saya sekarang bersama dengan sebuah NGO berdaftar. Saya adalah pengerusi Pesuruhjaya Majlis Dakwah Negara Selangor. Alhamdulillah. So kita nak bincang pada malam ni tentang kasih sayang, love. Muslimin semalam banyak bukti-bukti yang menunjukkan Islam ni menyuruh kita ni kasih sayang kerana Allah. Islam ni always encourage Muslim to love each other for the sake of Allah. Okay. Terima kasih kepada ni my wife Marina Rusli, terima kasih. Terima kasih juga kepada penyambung warisan Tok Fakir, terima kasih. Zul Kazilah Bahrum, terima kasih. Ini kenapa tak tidur ni? Semua
on air lagi ni. Semua tak mengantuk lagi. Muslimin semulakan, bukti pertama mengapa Islam ni, bukti pertama Islam ni suruh kita ni love each other. Hadis riwayat Bukhari. La yu'minu ahadukum hatta yuhabba li akhihi ma yuhabbu li nafsihi. Tidak beriman kamu melainkan kamu kasihkan sahabat kamu sebagaimana kamu kasihkan diri kamu sendiri. Hadis ni begitu popular sekali. Tidak beriman kita, tidak sempurna iman. Mantap iman kita kurang. Your iman not complete enough. Melainkan kamu kasihkan sahabat kamu macam kamu kasihkan diri kamu sendiri. Kita sayang kita kasih kita, maka kita wajib juga kasih sahabat-sahabat kita. So yang pertama, bukti yang Islam suruh kita ni kasih sayang kerana Allah ialah hadis tadi. Hadis Sahih Bukhari menyebut la yu'minu ahadukum hatta yuhabba li akhihi ma yuhabbu li nafsihi. Tidak beriman kita, iman tak sempurna melainkan kita kasihkan sahabat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Abdul Latif Haji Muhammad Yunus, terima kasih. Syukran jazilan. Abdul Latif, miss you Ustaz. Lama miss you. Ni siapa ni? Miss you tu. Kena minum sama, kena teh tarik ni, ngetih ni. Yang kedua, Islam ni menyuruh kita kasih sayang. Bukti yang kedua ialah bila berlakunya hijrah Nabi ke Madinah Al-Munawwarah, yang pertama Nabi buat, selain Nabi buat masjid, selain Nabi buat pasar, ialah Nabi satukan Ansar dan Muhajirin. Nabi satukan Aus dan Hazraj. Dan setiap sahabat ni dia ada dapat partner masing-masing. Nabi partnerkan dua. Masing-masing ada partner dia. Sebagai contoh, Nabi satukan Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad Ar-Rabi'. Nabi satukan Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Jadi setiap orang, setiap sahabat Nabi ni dia ada partner-partnernya. Daripada sahabat-sahabat daripada Mekah, Muhajirin dapat partner daripada Ansar. Ansar dapat partner daripada Muhajirin. Jadi Nabi pentingnya ukhuwah Islamiyah ni, maka Nabi satukan Ansar dua. Sa'ad Ar-Rabi' bila dia dapat sahabatnya Abdul Rahman bin Auf, Abdul Rahman ni daripada Mekah datang ke Madinah, hijrah ikut Nabi, maka kata Sa'ad, wahai Abdul Rahman bin Auf, ana kasih kepada kamu, aku fillah, saya sahabat kamu kerana Allah, aku ada harta, aku ada banyak harta, dan aku nak bagi kamu separuh harta aku. Kata Sa'ad Ar-Rabi', aku ada 4 orang isteri. Kamu pilih which one you want. Begitu sekali sayangnya Sa'ad kepada Abdul Rahman bin Auf, maka dia nak bagi harta dia, dia nak bagi isteri dia. Dia boleh ceraikan. Yang mana Abdul Rahman berkenan, dia akan ceraikan. Tapi kata Abdul Rahman, wahai Sa'ad Ar-Rabi', aku tak nak harta kamu, aku tak nak isteri-isteri kamu, aku nak pinjam sikit je duit, nak buat berniaga. Sebab Abdul Rahman ni, dia ni jenis kaki berniaga, ahli perniagaan. Tengok baiknya, bagusnya Abdul Rahman bin Auf, bila di offer oleh Sa'ad Ar-Rabi' hartanya, isteri-isterinya, maka dia tak ambil kesempatan atas kebaikan sahabatnya. So kita sebagai Muslim, kalau ada sahabat kita yang baik, jangan kita pergunakan dia. Janganlah kita ambil kesempatan atas kebaikan dia. Cuma dia nak pinjam duit, nak buat berniaga. Orang ni, kalau orang ni kaki berniaga, di mana pergi pun dia akan berniaga. Dia duduk KL, dia berniaga. Dia balik pindah Kelantan, dia berniaga. Dia balik pindah Johor, dia berniaga. Sebab orang yang jenis berniaga ni, dia tak nak makan gaji lagi. Dia suka berniaga. So orang berniaga ni biasanya buat pinjaman. So tak salah pihak bank bagi pinjaman. Yang salahnya kita yang tak bayar hutang. So terima kasih kepada Abu Syazan Hafi. Ma ismuka? Abu Syazan, ya. Min aina anta? Min ayi bila anta? Alhamdulillah. Jadi terima kasih. Mohon share. Jadi pentingnya ukhuwah Islamiyah ni. Jadi bila Sa'ad Ar-Rabi' tahu yang Abdul Rahman ni nak pinjam duit, dia pun bagilah. So sahabat yang baik, bila sahabat dia nak berhutang, bila sahabat dia nak pinjam, dia bagi, dia bantu. So bantu sahabat ketika dia senang, ketika dia susah. So begitulah pentingnya ukhuwah Islamiyah. Nabi satukan Ansar dan Muhajirin. Nabi juga satukan Salman Al-Farisi dengan
Abu Darda. Satu hari, oleh kerana mereka ni berukhuwah, bersahabat, maka Salman Al-Farisi pergilah menginap, duduk di rumah Abu Darda. Dia duduklah kat situ 5-6 hari sebab sahabat kan. Maka Abu Allah Akbar, Salman Al-Farisi ni pun duduk di rumah Abu Darda. Bila duduk di rumah Abu Darda 5-6 hari, maka Salman Al-Farisi dia tengok isteri Abu Darda ni selekeh. Selekeh. Jadi kenapa kamu selekeh? Kamu ni sepatutnya berhias untuk suami kamu. Kata isteri kepada Abu Darda, suamiku ni dia malam sibuk berqiyamul lail. Pagi dia sibuk berpuasa sunat saja. Dia dah tak peduli aku. Maka kata Salman Al-Farisi kepada Abu Darda, ini kamu ni tak betul ni. Cara kamu ni tak betul. Walaupun kamu seorang yang minat beribadah, tapi kamu jangan lupa hak-hak isteri kamu. Kamu jangan lupa hak isteri kamu untuk disayangi dan dihormati hak-hak mereka, insya-Allah. Jadi yang penting kita kena love each other kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin semulakan, terima kasih kepada saudara Hasan Aris. Mohon share dan terima kasih kepada anak saudara Cikgu Din Saraya, guru besar sekolah kebangsaan Kuala Balah, Kelantan. Terima kasih. So thank you for follow me. I hope this discussion will give you advantage, benefit, insya-Allah. So kita teruskan perbincangan. Apalagi bukti yang menunjukkan Islam ni nak kita ni love each other kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tadi ada hadis, yang kedua Nabi satukan Ansar dan Muhajirin. Yang ketiga disebut dalam Quran, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah atqakum. Wahai manusia, bila manusia ni dia merujuklah kepada Cina, India, Melayu, Arab, orang putih, Kadazan, Dusun, Murud, tak. Wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami buat kamu ni berbangsa-bangsa, berpuak-puak, bergrup-grup. Apa tujuan? Lita'arafu, untuk kenal antara satu sama lain. Bukan disebut lita'arafu, itu satu pihak je untuk mengenali, bukan untuk saling kenal mengenal. Jadi kita sebagai sahabat kepada sahabat yang lain, kita kena kenal dia, kenal hati budi dia, kenal minat dia, kenal dia duduk mana, dia suka makan apa, berapa anak dia, berapa isteri dia. Maksudnya kita ambil look after, take care of them. Kita tahu dia ni nanti raya balik ke mana. Minta-minta COVID ni selesai, kita boleh balik kampung, insya-Allah. So siapa yang ada di kampung sekarang, kekal di kampung, jangan balik bandar. So COVID belum selesai lagi. Ingatkan habis dah 31 hari bulan Mac ni, sambung balik, sambung lagi 2 minggu. 14 April akan selesai kita punya menginap di rumah ni, insya-Allah. Kita boleh bebas lepas 4 April. Tapi dengan syarat jangan degilah hamlah. Jadi penting kita ni berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. So bila kita ni love each other, bila kita ni bersahabat, kita kena jagalah adab-adab bersahabat ni. Jangan saling menghina, jangan saling mencerca, jangan saling mengumpat, memfitnah. Al-muslimu man salima al-muslimin min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang baik itu ialah orang yang menyelamatkan orang lain daripada bahaya tangannya dan lidahnya. Dia tak ambil hak orang, dia tak mengata yang bukan-bukan. Ada cerita. Satu hari Nabi duduk bersama seorang sahabat. Nabi duduk dapat-dapat kan. Nabi pun bersahabat juga. Bukanlah Nabi duduk kat masjid je. Nabi keluar juga masjid. Borak-borak, sembang-sembang. Nabi kan pemimpin. Jadi Nabi satu hari duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba datanglah Bilal ibn Rabah. Maka ada orang sebut, ya Ibnu Sauda, wahai budak hitam. Ada sahabat yang lain sebut kepada Bilal ibn Rabah, ya Ibnu Sauda, wahai budak hitam. Jadi sedihlah Bilal. Dah nampak riak
kesedihan di mukanya. Maka Nabi tegur sahabat tadi, la fadla li arabi 'ala al-ajam illa bittaqwa. Tidak ada beza Arab bukan Arab melainkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kawan tu miskin, walaupun kawan tu tak kaya, walaupun kawan tu tak handsome, hitam sebagainya, tapi kalau dia ni lebih takwa, Allah lebih sayang pada dia. Inna khalaqnakum min dzakar wa untha. Kami jadikan kamu laki perempuan. So perempuan kan dia, lelaki kan dia, tapi kalau perempuan tu lebih takwanya, dia lebih dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita orang lelaki jangan sedap sangat. Anda ingat kita lebih mulia, bukan begitu. Siapa yang lebih takwanya, dialah yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. So Nabi tak suka bila ada sahabat lain mencerca Bilal. Sebab Bilal ni walaupun dia ni tak cantik, tak handsome, dia ni adalah Bilal, muazzin Nabi. Masa Nabi Isra' wal Mi'raj, Nabi dengar Bilal tu berjalan di syurga. Itu hebatnya Bilal. Nabi turun ke bumi. Nabi tanya, wahai Bilal, apakah rahsia kamu? Apakah amalan kamu? Bilal kata, tak ada, aku ni orang biasa saja. Bilal kata, cuma aku ni sentiasa berwuduk. So sentiasa kita menjaga wuduk. Di musim-musim COVID ni, eloklah kita selalu berwuduk. Bila kita berwuduk, kita akan berkumur-kumur kan. Berkumur-kumur ni sunat saja. Basuh tangan 3 kali sunat saja. Sedut air ke hidung sunat saja. Tapi bila kita selalu sedut air ke hidung, itu insya-Allah boleh mencegah kita daripada penyakit. Dan bilalah orang yang suka berwuduk ni. Bukanlah tak batal wuduk. Wuduk dia batal. Batal ambil wuduk. Batal berwuduk. Batal berwuduk. Itu hebatnya Bilal. Oleh kerana Bilal ni selalu berwuduk, dan dia ni juga banyak berkorban untuk agama, sehingga batu besar dia letak atas perutnya, tetap ahad beriman dia kepada Allah. Maka Nabi dengar dia berjalan di syurga. Jadi janganlah kita menghina orang. Mungkin dia ni lebih imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada sahabat Muhammad Saif, Hazir Muhammad, Yahmahmi, Kamarul Azlan. Boleh share, boleh share. Muslimin sebelakang, sementara menunggu sahabat-sahabat yang lain, saya nak menyanyi sikitlah. Dan saya nak huraikan pasal lagu yang saya nak nyanyi ni. Saya ni tuan-tuan sekalian banyak juga buat ceramah-ceramah di sekolah-sekolah. Jadi kalau kita berceramah saja kat sekolah, budak-budak, jadi mereka kena boring. Maka eloklah kita nyanyi sikit. So saya menyanyi. So lagu yang saya nak nyanyi pasal love, pasal cinta. Lagu simple, tapi kalau kita nyanyi budak-budak suka. Kalau kat rumah kan, sekarang ni kita nak keluar rumah tak boleh. Kita nak keluar rumah tak boleh. Pergi dapur tak keluar. Masuk dapur. Pergi dapur, masuk dapur. Pusing rumah je. Jadi kita nak keluar rumah tak boleh, kena tangkap. Keluar berdua mungkin kena tangkap. Keluar seorang boleh. Ketua keluarga cari makanan. Jadi oleh kerana begitu, kita nyanyilah bersama anak-anak kita. Macam saya ada anak yang tadika, yang sekolah rendah. Jadi sesuai sangat lagu yang saya nak nyanyi. Dengar lagu. Lagu ni lagu 5 cinta. Lagu 5 cinta. So kalau tuan-tuan nak tiru saya menyanyi pun boleh. Boleh ajar anak-anak. Cinta kepada Allah, cinta Rasul, cinta ibu bapa, cinta kepada ummah, cinta kepada kecemerlangan. Marilah kita semua cinta 5 perkara. One more. Terima kasih. Boleh share, boleh share. Cinta kepada Allah. Semula. Cinta kepada Allah, cinta Rasul, cinta ibu bapa, cinta kepada ummah, cinta kepada kecemerlangan. Marilah kita semua cinta 5 perkara. Alhamdulillah. So kita sambung kita punya perbincangan pasal kasih sayang, hormat menghormati, love each other for the sake of Allah. Terima kasih kepada Kamarul Azlan
Muhammad Razilah Muhammad Nur, terima kasih. Boleh share, boleh share. Muslimin semulakan, berbalik kepada kasih sayang ini. Dalam Isra' wal Mi'raj, baru ni saya dah ceramah pasal Isra' wal Mi'raj, tapi lain putus-putus. Minta malam ni clear insya-Allah. Jadi dalam Isra' wal Mi'raj, Isra' dia mendatar, Mi'raj menegak. Isra' mendatar bumi ke bumi. Itu ulama sebut hablum minan nas. Hubungan baik sesama manusia. Mi'raj menegak hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya untuk sempurna menjadi insan mukmin yang sempurna, yang hebat, kita kena ada dua bentuk hubungan. Pertama sesama manusia, kemudian dengan Allah Taala. Ataupun yang pertama dengan Allah, kemudian sesama manusia. Kalaulah dengan Allah bagus, solat, puasa, zakat, haji bagus, tapi dengan manusia always dengki, always iri hati, sakit hati, makan hati, dendam, kesumat dan seumpamanya, maka Islam kita tidak sempurna. So Isra' wal Mi'raj mengajar kita supaya kita ni kasih sayang sesama manusia. Nabi daripada Mekah, Nabi bertemu nabi-nabi lain, solat berjemaah bersama di Masjid Al-Aqsa di Palestin sana. So Nabi buat hubungan baik dengan sesama manusia. So penting kita dalam Isra' wal Mi'raj, Nabi tengok ada golongan yang potong lidah. Ini balasan bagi orang yang mencerca, menghina, memfitnah. So kata sayang sahabat, senyum, jumpa senyum, tapi kat belakang tikam belakang. Fitnah dia, caci dia belakang. Manis di mulut tapi hati dia bengkak. Dengki ya. Bahaya betul dengki. Orang Melayu kata ni dengki. Kawan tu naik, dia nak jatuhkan. Dia tak boleh nampak orang lebih daripada dia. Sebenarnya dalam Islam ni, kalau kita nampak orang tu lebih daripada kita, kita kena cepat-cepat tengok siapa yang lebih lemah daripada kita. Idza nazarta man afdala minka falyanzur mubasharatan ila man asfala minka. Nabi sebut, kalau kamu nampak orang tu lebih daripada kamu dalam bab dunia, kamu cepat-cepat tengok siapa yang lebih kurang daripada kamu. Kita naik kereta Proton saja, orang lain naik kancil, ada orang lain naik basikal aja. So dalam bab dunia ni jangan stres. Dia naik Mercedes, itu rezeki dia. Kita mungkin rezeki lain. Lain kali kita pun naik Mercedes insya-Allah. So bersangka baiklah dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Tan Sri MZH kerana always join saya dengan ceramah saya insya-Allah. So mohon share. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita punya diskusi perbincangan pada malam ni membawa kebaikan kepada kita. So jangan dengki. Kita ni kena kasih sayang kerana Allah, janganlah dengki dah. So kalau kawan tu buat salah pada kita, mungkin dia tak sengaja. Dia nak sebut lain, tersebut lain. Dia nak buat lain, terbuat lain. So kita maafkan dia. Kalau hutang dia sikit-sikit, kita maafkan dia. Kalau hutang RM10, RM20, kita lupakanlah. Tapi kalau RM1,000, mintalah. Kalau dah RM1,000 tu, dah 5-6 orang hutang kita RM1,000, bankrupt kita. Musim-musim Covid ni boleh call balik. Hello, hutang aku yang lama tu macam mana? Jangan buat lupa. Masalah kita ni, masa nak berhutang tu bersungguh betul je. Bersungguh, janji macam-macam nak bayar tapi tak bayar. Kita pula bersungguh pula minta balik hutang kita. So idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubuh. Bila kita nak berhutang, kita kena catat, kena ada saksinya. Kalaulah menikah ada saksi, so hutang pun ada saksi. Faktubuh. Patut penulis tu pun kenalah jujur dan amanah. Jadi kerana hutang kita bergaduh, kerana duit kita bergaduh. So dalam bab dunia jangan stres. Dia lebih, dia ada banglo. Tak apa. Itu rezeki dia. Kita pun ada juga rumah juga kan, ada juga rumah juga. Walaupun dia naik Mercedes, kita naik Honda, okeylah tu. So jangan sedih. Tapi kalau bab akhirat, kena tengok siapa yang lebih daripada kita. Kita ni jarang-jarang malas-malas bersedekah. Kita ni malas-malas pergi solat berjemaah. Tapi kawan tu setiap waktu kita jealous dengan dia. Itu boleh. So kita cemburu dalam bab ilmu dia. Dia ilmu banyak lah. Kitab banyak dia hafal lah. Banyak hafal Quran lah. Kita boleh jealous dengan dia. Kalau bab ilmu ataupun bab
Kita kan tak boleh dengki. Dengki tak boleh. Tapi boleh dengki dalam bab dua perkara. Dia berilmu, dia beramal ilmu, dia mengajar ilmu, dia ada harta, dia infakkan. Itu kita boleh dengki. Jealous. Bukanlah bermakna kita nak dia jatuh. Kita nak jadi macam dia. Tapi kalau bab dunia, janganlah kita cemburu, janganlah dengki. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Kamu kena jauh daripada dengki. Sebab dengki ni akan menghapuskan amalan kamu macam api makan kayu kering. Api jumpa kayu kering, jumpa daun kering, jumpa kertas, sekejap habis. So siapa yang beramal, berzikir banyak dia, baca Quran banyak dia, tapi bila dia berdengki, habislah amalannya. Bila dia berdengki, dia akan mengumpat. So pahala dia ni pergi pada orang yang dia umpat tu. So kena jauh daripada dengki, bahaya. Sebab itulah kita kena berdoa, wa min syarri hasidin idza hasad. Daripada bahaya pendengki bila dia ni berdengki. Sebab itulah kita tuan-tuan kaya, ada Mercedes, ada Jaguar ke, ada Merc ke kat rumah. Dah makan pun sedap-sedap sangat. Dah always makan nasi Arab saja. So janganlah tunjuk-tunjuk sangat kemewahan kita ni. Kalau tuan-tuan ni mewah, kaya raya, so jangan tunjuk sangat kemewahan, bimbang mengundang kedengkian. Dengki ni bahaya tuan-tuan. Mengapa dengki bahaya? Sebab kadang dengkilah Habil Qabil berbunuh. Terima kasih Habib Sepuan. Anak saudara hamba daripada Ratim min Sijasfin Makul. Allah jaga Kaabah. Kerana dengkilah dia serang Kaabah Abraha. Kerana dengkilah, cemburulah Abu Jahal, Abu Lahab tak ikut Nabi, tak beriman dengan Nabi. Walaupun mereka ni tahu Nabi ni betul. Nabi ni betul. Nabi ni anak saudara, kerabat terdekat dengan mereka. Mereka tahu. Bahkan Abu Lahab tu dia seronok. Abu Lahab dia seronok Nabi lahir. Dia buat kenduri besar-besaran. Tapi dia tak beriman dengan Nabi sebab dia bimbang, dia dengki. Kalau aku ikut Nabi, aku follow Nabi, aku beriman dengan Nabi, aku jadi pengikut, dia jadi bos, dia jadi ketua. Mana boleh gitu. Jadi bahaya sungguh dengki ni. So, jauhkan kita daripada, kita minta jauh daripada bahaya dengki ni. Muslimin semulakan, marilah sama-sama kita love each other kerana Allah. Bila kawan kita ni sakit, kita pergilah ziarah. Kawan kita sakit, kita pergilah ziarah. Besar fadilat kelebihan kita ziarah orang ni. Tapi janganlah pergi sana ziarah lama-lama. Bila kita pergi ziarah, kita lah bawa makanan. Jangan pula penat tuan rumah tu menyediakan makanan untuk kita. Makanan tu untuk pesakit, kita pula makan. Kecuali disuruhlah. So jangan pula pergi ziarah lama-lama, sembang lama-lama. Dah. Jangan pula kita kata you ni teruk sakit ni. Teruk betul sakit you ni. Tak lama ni. Jangan gitu. Dah, bagi semangat insya-Allah. Kena sabar, kena tahan, selalu makan ubat, jangan stres. Insya-Allah sembuh. Itu cara kita pergi ziarah. Love sahabat kerana Allah, pergi ziarah dia. Dan tanya khabar. Kalau tak boleh ziarah sebab jauh, kita call ke. Jadi penting kita ni bersahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Tapi tengok pada suasana sekarang ni, ramai orang yang lebih penting diri sendiri. Dia tak sayang sahabat dia kerana Allah. Dia menyusahkan sahabat-sahabat dia. Orang dah tahu sekarang ni penyakit, dah berkurunglah kat rumah. Duduklah kat rumah. Mengapa asyik-asyik nak keluar? Nak ke mana? Dah bertahun dah kita asyik duduk melepak kat luar di kedai kopi. So inilah masa ketiganya kita duduk kat rumah, tengok TV dengan anak-anak, makan sama anak-anak, solat berjemaah sama anak-anak. Tapi dia penting diri sendiri, asyik nak keluar je. Jadi kerana dia lah penyakit berjangkit. Ini pun bahaya juga. Dia tak kasih sahabat dia. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tak kasih sahabat, tak ambil berat pada orang lain, pasal orang lain, kebajikan orang lain, maka dia bukan minhum, daripada mereka. Jadi janganlah kita penting diri sendiri. Nabi pun marah. Muslimin semulakan, kita masih lagi berdiskusi pasal sahabat, love each other kerana Allah. Terima kasih kepada my beloved wife Aminah Hashim pun join. Alhamdulillah. Jadi untuk makluman sahabat-sahabat semua, saya ni berpoligami. Pengamal poligami. Alhamdulillah.
Ini semua takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita teruskan perbincangan, kita teruskan kita punya diskusi kita insya-Allah. Nah, Muslimin saya mulakan ada dalam kitab disebut macam mana cara nak masuk syurga mudah. Ada saya jumpa dalam kitab macam mana cara nak mudah masuk syurga. Banyak cara rupa-rupanya. Cara masuk syurga mudah ni bukan hanya pergi umrah selalu, bukan hanya baca Quran selalu, bukan hanya baca surah Mulk selalu selepas azab kubur. Cara mudah masuk syurga ni, dah ulama sebut idkhalus surur fil qalbil mu'min. Kasih orang happy always. Kasih mukmin happy. Kasih orang sekitar kita ni happy. Suami bagi isteri-isteri happy, bagi anak-anak happy, bagi suami happy, bagi jiran happy, murid bagi cikgu happy, pemimpin bagi rakyat happy. Jadi happy lah kan. Jadi macam mana cara ulama sebut macam mana cara nak suruh orang happy? Ada 3 cara. Yang saya jumpa dalam kitab, ada 3 cara supaya orang tu happy dengan kita. Yang saya baca kitab, kalau kita buat 3 perkara ni, Allah sayang kita, manusia pun hormat kita. Terima kasih Siti Faridah. Terima kasih Siti Faridah. Boleh share, mohon share. Saya sebenarnya berceramah ni bukan nak tunjuk pandai. Sebab saya pun tak pandai sangat. Tapi tahulah sikit-sikit. Tapi supaya ilmu yang kita baca, ilmu yang kita belajar dulu tak hilang. Itu saja. Dan supaya skill komunikasi ni tak hilang. Kalau kita ni penceramah, tak berceramah, kita lupa. Kalau kita asyik berceramah, tak dengan ceramah, kita pun sesat. So ada 3 perkara kita kena buat supaya Allah sayang kita, manusia suka kita. Yang pertama, yatrudu anhu ju'an, hilangkan kelaparan. Kalau ada sahabat-sahabat kita lapar, maka hilangkan kelaparan. Di zaman Nabi dulu, di Madinah Al-Munawwarah, ada Ashabul Kuffah, Ashabul Suffah, mereka ni tak bekerja, duduk di belakang masjid Nabi. Antaranya Abu Hurairah. Dia ni memang tak kerja, jadi kerja dia mencatat hadis-hadis Nabi. Jadi mereka ni mengharapkan makanan yang sahabat-sahabat bagi. Jadi eloklah kita nak dapat syurga, nak dapat kasih sayang manusia, nak orang sayang kita, it'amut ta'am, memberi makan kepada orang yang memerlukan. Dia lapar, hilangkan kelaparan dia. Kawan ramai esok ni ramai. Esok Khamis kan? Esok Khamis. Jadi eloklah berpuasa. Jadi kita tahu dah kawan tu berpuasa, nanti dia akan berbuka puasa, esok order nasi ayam, order nasi tomato, order nasi Arab, hantar pada dia. Dia berbuka puasa, dia dapat pahala berpuasa sunat hari Khamis, kita pun yang sponsor dia dapat pahala. Hebat ni. Ataupun ada kawan tu tak tahu pun fadilat puasa Isnin Khamis. Tak pernah pun tahu fadilat kebaikan puasa Isnin Khamis. Kita ajar dia. Dia berpuasa, kita boleh pahala. Dia pun boleh pahala. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilih. Siapa ajar orang tu buat baik, dia buat baik, dia boleh pahala. Kita yang mengajar pun boleh pahala. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Boleh pahala. Kita mengajar suatu sunnah yang baik, dia beramal, kita pun boleh pahala sampai kiamat insya-Allah. Infinity. Macam kita dulu-dululah. Kita bisnes MLM kan. Meniaga larut malam. So bonus tu infinity. So kalau kita ajar orang buat baik, insya-Allah kita pun boleh pahala sampai bila-bila. So yang pertama, it'amut ta'am, memberi makan kepada orang yang memerlukan, hilangkan kelaparan. Yang kedua, yakshifu anhu karban, hilangkan stres. Macam mana kita nak orang sayang kita, Allah suka kita, hilangkan stres sahabat-sahabat. Jangan bagi stres kat jangan bagi stres kat orang. Tapi stres tu perlu juga. Bila kita stres, duit tak ada lah, kita kuat kerja. Bila kita fikir duit tak ada lah, kena buat marketing. Jadi ramai stres ni. Sebab apa? Sebulan cuti ni. Ada yang sebulan tak berniaga. Tak berniaga, burger, tak jual air. Jenis kerja sendiri ni, freelance ni. Jadi tolong hilangkan stres mereka. Hulurkan bantuan kepada mereka.
Alhamdulillah, ada sahabat saya Haji Zamri di Yapim ya. Haji Zamri di Yapim. Dia ni sekarang bos besar lah di Yapim tu. Yapim ni dia ada musaadah. Dia membantu sahabat-sahabat yang susah ni. Jadi kalau di sekitar KL ataupun setiap negeri ada Yapim, tuan-tuan boleh berhubung dengan Yapim untuk dapatkan bantuan makanan, bantuan yang susah lah, yang susah. Yang senang macam tuan-tuan ni, biasa yang senang-senang ni tak payahlah. Jangan pula kerana kita nak juga bantuan tu yang fakir miskin tak dapat. Jadi yakshifu anhu karban, hilangkan stres kawan-kawan. Katalah kita pergi ziarah kawan tu di hospital. Ni tuan ni sakit apa? Oh, saya sakit jantung. InsyaAllah sembuh. Tuan ni apa sakit? Oh, saya ni kena buat hormon dialisis Ustaz. Saya ni kena buat masalah batu karang. InsyaAllah sembuh. Itulah cara kita hilangkan stres. Jangan pula, mengapa ni? Monyoknya muka sedih. Oh, saya masalah buah pinggang. Tak lama ni. Mati terus. Terkejut kawan tu. Katalah kita pergi, anak kamu macam mana SPM? Oh, dia tak cemerlang, kurang cemerlang. Oh, tak apa. Kalau tak cemerlang SPM, bukanlah berakhir segala kehidupan. Dia boleh sambung ILP ke, boleh sambung IKBN ke, boleh sambung German Institute ke, tempat saya mengajar dulu. Maksudnya jangan tambahkan kesedihan kawan tu. Dia sedih, anak dia tak cemerlang, tak apa. Bagi dia jalan-jalan kepada penyelesaian. So, kalau kita nak orang sayang kita nak orang kasih kita, pastikan bahawa kita ni hilangkan kesedihan mereka. InsyaAllah. Yang ketiga, macam mana kita nak dapat sayang Allah, kasih Allah. Manusia pun sayang kita. Yang ketiga, yaqdi lahu dainan, tolong bayar hutang dia. Kita tahu sahabat kita ni berhutang. Dia berhutang bukan dengan kita, dengan orang lain. Kita tolong bayar hutang dia. A ni berhutang dengan B. 1,000, 2,000. Kita pergi pada B. A ada hutang dengan kamu kan? Aku tolong bayar kan? Oh, ni hebat tuan-tuan. Ini sangat mulia ni. Ini sangat mulia. Memberi hutang lebih elok daripada memberi sedekah. Besar pahalanya. Ini kawan tu berhutang, kita halalkan. Kawan tu berhutang dengan orang lain, kita tolong bayarkan hutang dia. Tapi kalau dia hutang kita, pandai-pandailah dia. Siapa suruh pakai kereta Mercedes? Duit tak ada. So, ukur baju di badan sendiri. Hamlah, no koin, nasir, koin. Di mana koin sekarang? Di Kubur Datu ke? Di Kelantan ke? Ataupun di Sekincan? Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan. Kisahnya pada mak tu, Kak Wan tu. InsyaAllah. Hamlah. Muslimin semulakan, marilah kita sama-sama kasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikut sunnah Nabi. Nabi ni mengapa hebat tuan-tuan? Mengapa Nabi ni hebat? Sebab Nabi ni dikelilingi, disokong oleh sahabat-sahabat yang hebat. Nabi nak hijrah, Abu Bakar bantu. Menyuruh sama-sama di Gua Thur. Nabi nak hijrah, dibantu oleh Sayyidina Ali, sanggup cidu atas kata Nabi, walaupun mungkin dibunuh. Hebat. So, Nabi ni ramai yang hebat. Nabi nak menulis, tak pandai. Muawiyah bin Abi Sufyan menulis. Nabi nak bercakap dengan ketua negara yang lain. Nabi tak pandai bahasa lain. Nabi minta tolong muntarjem, penterjemah Zaid bin Sabit. Belajar bahasa banyak. Jadi, mengapa Nabi hebat? Nabi ditolong oleh tokoh-tokoh hebat. Di awal Islam, Nabi suruh ceramah. Nabi dakwah suruh. Umar Al-Khattab masuk Islam. Islam makin kuat. Sebelum tu, Sayyidina Hamzah bantu Nabi perjuangkan Islam. Nak azan, Nabi minta tolong Bilal bin Rabah. So, Nabi hebat, Nabi cemerlang, Nabi berjaya sebab Nabi dibantu oleh sahabat-sahabat yang hebat. Oleh kerana Nabi ini dibantu oleh sahabat yang hebat, Islam berkembang tuan-tuan. Dan sahabat-sahabat ni pun tahu Islam mestilah disebarkan. Nabi dah wafat, Islam diteruskan oleh Khalifah Ar-Rashidin, Abu Bakarnya, Umarnya, Osmannya, Alinya. Di awal perjuangan Nabi, Umar tu yang saya bacalah. Nabi dah dakwah, dah 3 tahun Nabi dakwah. Umar tu orang yang ke-34 masuk Islam. Tetapi bila Nabi wafat,
sahabat Nabi ketika Nabi wafat 23,000. Ada orang kata 230,000. Wallahu alam. Tapi maksudnya ramai. Ramai pendakwah-pendakwah. Nabi berjaya sebab dibantu oleh ramai sahabat-sahabat. Muslimin saya menerangkan. So kita kena kasih kerana Allah. Kasih sahabat kerana Allah. Kita kena ajak mereka kepada agama. Walaupun kita ni tak sempurna. Kita ni banyak kelemahan. Al-insan la yakhlu anil khati'i wa nisyan. Manusia ni tak boleh lari daripada salah dan silap. Jadi kalau kita nak jadi pendakwah, kita kena baik. Tapi jangan tunggu sempurna baru nak ajak orang. Sebab kita memang tak sempurna manusia ni. Jadi oleh kerana itu, oleh kerana itu kita kena ajak sahabat-sahabat kita kepada agama, insya-Allah. Kita tak nak kita je Allah redha, kita nak sahabat-sahabat kita Cina, kita nak sahabat-sahabat kita India juga masuk Islam, insya-Allah. Nabi ni bagus. Nabi ni adalah Nabi kita. Nabi ni Rasul kita. Nabi juga sahabat kita. Walaupun kita tak pernah jumpa Nabi, tapi kita sayang Nabi. Nabi ni, kebaikan Nabi ialah Nabi tak nak masuk syurga seorang. Dia suruh Nabi dakwah pagi, petang, siang dan malam. Nak ajak sahabat-sahabat ni masuk Islam. Nabi sayang kita. Nabi kasih umatnya. Sehingga Nabi berdakwah, buat dakwah gila-gila. Bukan part time tapi full time Nabi dakwah. Sebab apa? Nabi sayang kita. Nabi nak ajak kita semua masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau Nabi masuk syurga seorang-seorang, tak seronok dia. Di mana umatnya? Jadi kita pun sama. Kalau tuan-tuan ada kereta besar tapi naik seorang-seorang, tuan ada rumah besar, duduk seorang-seorang, seram. Dah. Sepi. Jadi nak ramai-ramai duduk di rumah tu. Jadi sama juga Nabi. Nabi sayang umatnya. Nabi nak kita semua masuk syurga Allah ramai-ramai, insya-Allah. Jadi itulah kasih Nabi kepada kita. Nabi sebelum Nabi wafat, Nabi sebut ummati, ummati, ummati. Sebab Nabi ni sayang kita. Dan Nabi nak ajak kita supaya kasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih sahabat kerana Allah. Muslimin saya menerangkan ada 5 perkara yang mesti dipercepatkan. Okay. Yang pertama, cepat hidang makanan bila tetamu sudah masuk rumah. Mengapa disebut begitu? Supaya kita ni raikan orang. Kan? Kawan tu datang, mungkin jauh musafirnya. Dia datang mungkin tengah lapar. Dia datang mungkin mengantuk. Dia mengantuk, cepat bagi dia cilam, bantal. Dia lapar, cepat bagi dia makanan dan minuman. Mengapa Islam ajar begitu? Supaya timbulnya kasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. So kita ni kasih sayang, jangan pilih kasih. Sayang kerana Allah. Jangan pula kawan tu kaya, kita sayang dia. Dia tu miskin, kita kurang sayang dia. Tak boleh. So sayang sama saja. Kasih sayang kerana Allah. Jangan pilih-pilih. Jangan pilih color. Jangan pilih status. Tapi sekarang ni ada wujud begitu. Dah, kalau open house, lepas raya biasanya ada open house. Ada pula bahagian VVIP, ada bahagian orang awam. Jadi macam mana tu? VVIP ada kambing. Orang biasa air sirap je. Kambing tak ada, ayam je. Sana ayam kampung, ini ayam biasa. Saya tak suka betul. Tapi kalau saya dijemput, saya pergi menyuruh bahagian VVIP lah sebab ada kambing. Tapi kalau boleh jangan begitu. Idul Fitri, Ramadan, time kita untuk love each other kerana Allah. Tapi bila ada pula gap begitu, ada pula pilih kasih begitu, macam mana kita nak memupuk kasih sayang kerana Allah? Kena jadilah pemimpin yang humble. Orang kaya tapi humble. Abdul Rahman bin Auf kaya tapi tak sombong dia. Abu Bakar kaya tapi tak sombong dia. Jadi janganlah pula kita pilih kasih nak berkawan dengan orang kaya saja, ahli korporat saja. Okey, mestilah semua kita sayang. Bukan hanya kita sayang pada doktor, bukan hanya sayang pada nurse, cleaner pun kita sayang. Kerana mereka lah membantu membersih, kita pun senang hidup, selesa. Wangi kawasan kita. So jangan pilih kasih, Kasih kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
mohon share. Kita teruskan lagi perbincangan. So ada 5 perkara yang mesti dipercepatkan. It'amud dhaif idza nazala, cepat bagi makan kepada tetamu bila tetamu sudah masuk rumah. Kecuali tak masuk-masuk, dia main belegar je. Kena cepat juga. Qada'ud dain, cepat bayar hutang. Jangan tangguh-tangguh. Jangan, kawan tu dah malu nak minta. So jangan, sebab apa? Kalau kita tangguh-tangguh, kita pula mati macam mana? Adik-beradik tak tahu, isteri tak tahu, anak-anak tak tahu. Jadi hutang ni menghalang kita mendapat syafaat Allah Subhanahu Wa Taala. Cepat bayar hutang, cepat bertaubat. At-taubatu binazabi idza farta, cepat bertaubat daripada dosa bila sudah terlanjur. Kita sudah buat salah dengan kawan kita, kita sudah buat jahat, dajal pada dia, jadi cepat-cepatlah kita minta ampun dengan dia. Kalaulah dia tak ampun, itu dia punya pasal. Kalau dia tak minta maaf, itu dia punya pasal. Yang penting kita sebagai pesalah terhadap sahabat kita minta maaf. Dan kita kalau orang tu datang jumpa kita minta maaf, kita maafkan mereka. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maafkan mereka, mana ada lidah tak tergigit. Ini kan pula suami isteri. Mana ada bumi tak ditimpa hujan. Jadi kita kena saling bermaafan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita zikir, kemudian kita tutup majlis insya-Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah Allah ya Allah, 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 Allah 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 ya Allah. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Lagi, tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Jadi kita kena bersahabat kerana Allah. Oleh kerana ukhuwah Islamiah, sahabat-sahabat Nabi begitu kuat ukhuwahnya, maka Nabi menang dalam perang Badar 2 tahun lepas hijrah. Walaupun tentera Islam 313, tentera kafir 1000, tapi Islam mencapai kemenangan berkat ukhuwah, perpaduan jitu menentang musuh. Tapi cuba kita tengok dalam perang Uhud, 1000 tentera Islam keluar nak pergi perang. Tiba-tiba 300 cabut lari. Ada orang yang menghasut, memfitnah. Jadi 300 cabut lari, dipimpin oleh bapa munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya Islam kalah. Sebab apa? Kurangnya perpaduan dan kasih sayang. Jadi penting sungguh kita ni berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, last sekali tuan-tuan dah tahu cerita ni, zaman Nabi dulu, bila berlaku peperangan, ada seorang sahabat ni sangat dahaga. Dia menjerit-jerit, nak air. So dia bawalah air kepada dia. Bila dia nak minum, dia dengar pula kawan sebelah nak air. Dia kata tak apa, bagi sana dulu. Bawalah ke sana. Sampai kat sana pula, dengar pula sebelah dia tu air. Dia bawa lagi. Sampai yang ketiga, air. Dengar pula yang keempat sebut air. Dia bawa yang keempat. Akhirnya air tu sampai balik yang kepada yang pertama. Nak bagi minum, pertama tadi. Begitu sekali kehebatan ukhuwah di kalangan sahabat-sahabat. Innamal mu'minuna akhwatun fasluhu baina akhwaikum. Umat Islam ni, orang mukmin ni bersaudara, maka damaikanlah yang bergaduh. Bergaduh boleh, tapi jangan selalu insya-Allah. Okey. Terima kasih kepada Saliman Ramlan kerana sudi join. Mohon share. Mudah-mudahan semua yang kita bincang pada malam ni menambah iman kita, menambah semangat kita. Tuan-tuan sekalian, sebuah kereta ada 4 tayar kan. Satu tayar pancit
So kereta tak boleh sampai. Pentingnya kerjasama dan perpaduan. Satu kerusi ada 4 tayar. Meja ada 4 kaki. Meja ada 4 kaki. Satu kaki patah, meja terbalik. Pentingnya kita ni berukhuwah. Pentingnya kerjasama. Tepuk satu jari tak bunyi. 2 jari tak kuat. 5 jari kuat. Umat Islam nak kuat, kita kena love each other. Tolong menolong kerana Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Janganlah kamu berpecah belah. Mengapa orang kafir, mengapa non-Muslim dia hina kita, hina raja-raja kita, hina bangsa Melayu kita? Sebab apa? Kita lemah tak bersatu. Bayangkan betapa banyak parti politik Melayu sekarang. Macam-macam parti ada. PKR, ada Bersatu, ada UMNO, ada PAS. Mengapa tak bersatu? Kalau kita bersatu, insya-Allah kita akan lebih teguh, kita akan lebih kuat. Satu lidi senang nak dipatahkan. Tapi kalaulah seberkas lidi, kita boleh baling musuh kita. Boleh baling anjing, lari dia. Sebab apa? Pentingnya kasih sayang kerana Allah. Ila liqa, ma'assalamah. Saya Ustaz Abu Hassan. Tuan-tuan boleh follow saya di Facebook Abu Hassan Al-Asy'ari. Boleh follow saya di Facebook, insya-Allah. Boleh subscribe my YouTube channel US Abu Hassan Al-Asy'ari. Arjukum daiman fi surur was sa'adah. Ud'uni insya-Allah bin najah. Ila liqa, ma'assalamah. Saya Ustaz Abu Hassan, jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay, next nanti boleh. InsyaAllah kita jumpa lagi. Tuan-tuan boleh tengok page Majlis Dakwah Negara Selangor, MDN Selangor. Ada maklumat pasal program-program dakwah kita di Selangor, insyaAllah. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thanks.